Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya, Cikgu Ramadan, akan menyambung pengajaran saya dalam unit 2 Manusia, Sains Buku Teks tahun 5, subtajuk Sistem Peredaran Darah Manusia. Okey, sistem peredaran darah manusia. Okey, kita baca cerita dia. Ayah, sakitkah? Oh tidak, ayah sedang menderma darah. Menderma darah merupakan amalan mulia untuk membantu mereka yang memerlukannya. Perhatikan beg darah ini. Okey, kat sini ada, ini beg darah Okey. Pernah tengok tak beg darah? Beg darah ni ialah untuk mengisi darah bagi mereka yang mendermakan darah. Okey. Sistem peredaran darah memainkan peranan yang penting di dalam tubuh kita. Sistem ini mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh seperti karbon dioksida. Bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia ialah jantung, salur darah, darah dan peparu. Okey, kamu kena tahu bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah manusia ialah jantung, salur darah, darah dan peparu. Mari kita lihat fungsi bahagian utama yang terlibat dalam sistem peredaran darah. Jantung ialah organ yang mengempam darah ke peparu dan ke seluruh bahagian tubuh. Okey, jantung, apakah fungsi jantung? Okey, jantung ialah organ yang mengempam darah ke peparu dan ke seluruh bahagian tubuh. Setiap kali jantung kita berdegup, darah akan dipam masuk ke jantung dan dipam keluar dari jantung. Maknanya setiap kali degupan tu berlaku, loop tu, akan ada dua jenis pergerakan yang berlaku. Darah dipam masuk ke jantung dan darah dipam keluar dari jantung. Okey. Darah pam masuk dan ada darah yang dipam keluar. Jantung mempunyai dua bahagian. Okey, sekarang jantung dia kata jantung kita mempunyai dua bahagian. Okey, bahagian kiri dan bahagian kanan. Okey, bahagian kanan yang mana? Bahagian kanan yang di sebelah kiri ni. Okey, pada pandangan kita dia berada di sebelah kiri. Bahagian kiri pula di sebelah kanan. Okey, ingat yang ini kiri, yang merah ni, yang biru ni kanan. Okey, kalau kamu perhatikan jantung ni ada dua bahagian yang memang berasingan. Okey. Dia tak bercampur. Dua bahagian yang berasingan di dalam satu organ yang dinamakan jantung. Okey. Bahagian kiri mengempam darah. Bahagian kiri mengempam darah yang mengandungi lebih oksigen ke seluruh tubuh. Okey, bahagian kiri dia mengempam darah yang lebih oksigen ke seluruh tubuh. Okey, dia dapat darah daripada peparu. Okey, dia dapat darah daripada peparu. Daripada peparu tu, darah yang lebih oksigen tu akan masuk ke dalam jantung. Bila dia masuk, jantung ni akan buat kerja dia. Ya, kerja dia ialah mengepam. Dia akan pumpkan darah yang lebih oksigen ni ke seluruh bahagian tubuh. Okey, setiap bahagian tubuh kamu memerlukan oksigen untuk bekerja atau berfungsi. Jadi bila dia dah masuk sini, jantung ni akan buat kerja dia, pumpkan darah yang mengandungi lebih oksigen ni ke seluruh bahagian tubuh. Seluruh bahagian tubuh kamu. Semua bahagian dan organ-organ lain, semuanya memerlukan oksigen dan dia akan hantar ke seluruh bahagian tubuh. Okey, kena ingat kat sini, darah yang dipam di bahagian jantung kiri ialah yang mengandungi lebih oksigen. Okey, bahagian kanan pula mengepam darah yang mengandungi lebih karbon dioksida ke peparu. Okey, bahagian tubuh kita setelah dia menggunakan oksigen, dia akan menghasilkan karbon dioksida. Okey, karbon dioksida ini akan disingkirkan ke peparu, tetapi dia akan melalui jantung dahulu. Okey, ni darah lebih karbon dioksida dari pelbagai bahagian tubuh akan masuk ke dalam jantung. Dia dah masuk sini,
Jantung akan pumpkan ke mana? Dia akan pumpkan ke peparu. Kenapa ada dua dia pergi mana ni? Satu dia pergi peparu belah kanan, satu dia pergi peparu belah kiri. Okey. Tapi ini pun agak complicated juga. Jadi kamu hanya perlu tahu bahagian kanan pam darah yang mengandungi lebih karbon dioksida ke peparu. Bahagian kiri mengepam darah yang mengandungi lebih oksigen ke seluruh tubuh. Okey, perlu tahu dua perkara ini. Okey, di peringkat tahun 5, kita nak kamu tahu 4 bahagian yang terlibat di dalam sistem peredaran darah. Yang pertama tadi jantung, yang kedua ialah peparu, yang ketiga ialah salur darah dan yang keempat ialah darah. Okey, peparu. Apakah peparu? Peparu ialah organ yang menjadi tempat pertukaran antara gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Okey. Maknanya di peparu ini, kat sinilah oksigen akan masuk, kat sini jugalah karbon dioksida akan keluar daripada tubuh kita. Okey. Yang ketiga ialah salur darah. Okey, apakah itu salur darah? Salur darah ialah tiub laluan untuk darah mengalir. Tiub dia adalah tiub laluan. Tengok ni, banyak tiubnya warna merah dan warna biru ni. Ini semua adalah salur darah. Kita ada terlalu banyak salur darah. Gambar ini hanyalah gambar ilustrasi yang mudah. Sebenarnya dia sangat banyak di dalam badan kita. Okey. Salur darah, apa fungsi salur darah? Salur darah mengangkut darah ke seluruh bahagian tubuh. Okey, dia akan angkut darah ke seluruh bahagian tubuh. Okey, bahasa mudah dia, salur darah ni adalah ibaratnya jalan raya untuk darah mengalir. Okey. Jadi kalau soalan tanya apakah fungsi salur darah? Salur darah mengangkut darah ke seluruh bahagian tubuh. Okey, bahagian terakhir ialah darah. Okey, tengok dalam bulatan ni, ini adalah gambar darah yang telah dizoomkan menggunakan mikroskop. Okey, ini bentuk darah. Okey, cikgu cuba lukiskan bentuk darah yang cikgu ingat. Okey, bentuk darah ni dibentuk di pipih. Bentuk dia kalau daripada pandangan depan, dia macam ni. Tengah-tengah dia seperti ada bulat, macam donat tapi dia tak ada lubang. Okey, daripada tepi dia macam bentuk lapan. Bentuk lapan. Okey, bentuk lapan macam ni. Okey. Okey, itu adalah rupa darah. Okey. Darah mengalir melalui rangkaian salur darah ke seluruh bahagian tubuh. Okey, apa fungsi darah ni dalam sistem peredaran darah? Darah mengangkut oksigen, mengangkut oksigen, nutrien, air dan bahan kumuh. Okey, ada 4 1 oksigen, 2 nutrien, 3 air, 4 bahan kumuh. Okey, bahan kumuh ni pula ada macam-macam bahan kumuh. Salah satunya yang kita tahu, yang kamu tahu, bahan kumuh yang diangkut adalah seperti karbon dioksida. Dia akan angkut bahan kumuh karbon dioksida dan dia akan hantar ke peparu untuk dibebaskan melalui aktiviti menghembus nafas. Okey, last kali cikgu ni tanya, kamu kena jawab. Jelaskan fungsi jantung. Fungsi jantung tadi apa? Salur darah, darah dan peparu dalam sistem peredaran darah manusia. Okey, sekarang kita akan belajar tentang laluan peredaran darah manusia. Kita nak tahu laluan darah ni dia bergerak dari mana ke mana sehingga akhirnya ke mana. Okey. Ada salur darah yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh bahagian tubuh. Okey, dari jantung dia akan hantar ke seluruh bahagian tubuh. Okey, tengok mana salur darah yang menghantar darah ke seluruh bahagian tubuh. Ini bahagian tubuh, ini jantung. Mana arrow yang menunjukkan dia hantar darah ke bahagian tubuh. Okey, yang ni dia akan hantar ke salur darah ini akan menghantar darah ke seluruh bahagian tubuh. Okey. Ada salur darah yang mengangkut darah dari bahagian tubuh ke jantung.
mengangkut darah dari bahagian tubuh ke jantung. Tengok kat sini, mana yang mengangkut darah dari bahagian tubuh ke jantung. Okey, ni bahagian tubuh, ini jantung. Okey, yang ini yang ini akan mengangkut darah daripada bahagian tubuh ke jantung. Maknanya ada darah yang dipam keluar dari jantung. Okey, dia pam keluar ni pergi mana? Pergi tubuh manusia. Ada darah yang dipam masuk ke jantung. Pam masuk ke jantung ke mana? Yang ini tubuh manusia, daripada tubuh manusia ni dipam masuk ke jantung. Okey, untuk muka surat ni kamu kena tahu darah ni mengalir bermula daripada peparu. Okey, dia akan mengalir masuk ke jantung. Lepas tu dia akan dipam pula keluar. Dia akan pergi ke tubuh manusia. Selepas tubuh manusia menggunakan darah tadi, dia akan keluar balik. Dia akan masuk pula ke jantung sebelah kanan. Dan kemudian dia akan pam darah tadi pergi ke peparu. Okey. Apabila kita menarik nafas, udara yang mengandungi lebih oksigen memasuki peparu dan diserap ke dalam salur darah. Okay. Udara yang masuk dalam ni adalah udara yang lebih oksigen. Dia akan memasuki peparu, diserap terus masuk ke dalam salur darah dan diangkut oleh darah. Jadi darah yang mula-mula ni adalah darah yang lebih oksigen. Darah lebih oksigen. Faham Okey, dia cerita kat sini. Dia masuk sini. Okey, ini adalah zoom out dia. Okey. Dia masuk sini, macam ni sambungan dia masuk ke dalam jantung. Darah ini dikenali sebagai darah lebih oksigen. Jantung mengepam darah lebih oksigen ke seluruh bahagian tubuh. Okey. Darah yang masuk ni adalah darah lebih oksigen. Bila masuk sini, jantung yang sebelah kiri ni akan pam darah lebih oksigen ni, dipam, darah dia pun keluar, dihantar ke seluruh bahagian tubuh. Okey. Jadi tubuh kamu pun gunakanlah oksigen yang dihantar tu. Okey. Bila dah dia gunakan, dia akan, setelah kita gunakan oksigen, kita akan hasilkan bahan kumuh. Bahan kumuh kita adalah karbon dioksida. Kita tengok cerita ni. Setelah tubuh manusia menggunakan oksigen, karbon dioksida terhasil dan diserap ke dalam darah. Okay, karbon dioksida keluar, darah yang lebih karbon dioksida pun terhasil. Ni yang warna biru ni adalah yang lebih karbon dioksida. Okey, tubuh kamu keluarkan darah lebih karbon dioksida. Darah ini dikenali sebagai darah lebih karbon dioksida. Betul Darah lebih karbon dioksida ini akan dibawa ke jantung. Okey, bila darah lebih karbon dioksida dia tak boleh terus hantar ke peparu sebab dia kena dipam. Dia tak berupaya nak pam terus ke peparu sebab kita tak ada pam kita adalah jantung. Jadi dia akan hantar ke jantung dulu. Hantar ke jantung. Sampai sini jantung pam terus hantar balik ke peparu. Ni dia hantar balik ke peparu. Sinilah. Dia hantar balik ke paru. Sini ada peparu kat sini. Okey. Ni gambar dia. Dari jantung, darah lebih karbon dioksida ini akan dipam ke peparu. Peparu ini akan menyingkirkan karbon dioksida ketika kita menghembus nafas. Proses peredaran darah berulang setiap kali kita bernafas. Okey, ini adalah gambar rajah yang susah Jadi kita akan, yang mudah dia adalah dalam bentuk lukisan sahaja. Okey, sekarang kita dah lakarkan 3 petak yang mengandungi peparu, jantung dan tubuh manusia. Okey, sekarang kita akan lukiskan laluan peredaran darah. Apabila kita menarik nafas, udara yang mengandungi lebih oksigen memasuki peparu. Okey. Tarik nafas, udara yang lebih oksigen memasuki peparu dan diserap ke dalam salur darah. Darah itu akan memasuki salur darah dan akan pergi ke jantung. Okey, setelah jantung menerima, jantung sebelah kanan ke kiri, sebelah kiri ini menerima darah lebih oksigen ni. Okey, apabila dia dah penuh, dia akan pam darah lebih oksigen ini ke seluruh bahagian tubuh manusia.
Tubuh manusia akan menerima darah lebih oksigen dan akan menggunakan oksigen tersebut, dan setelah oksigen digunakan, tubuh manusia akan menghasilkan karbon dioksida. Okey. Dan karbon dioksida ini akan diserap ke dalam darah dan dihantar ke jantung. Jadi laluan dia warna biru kerana darah lebih karbon dioksida. Dia hantar ke jantung. Okey, bila dah masuk jantung sebelah kanan, dia dah penuh dan jantung pam darah lebih karbon dioksida ini ke peparu. Warna biru juga. Okey. Apabila darah ini telah sampai ke peparu, karbon dioksida dibebaskan. Karbon dioksida dibebaskan di peparu melalui aktiviti menghembus nafas. Okay, ini adalah laluan peredaran darah yang perlu kamu kuasai. Okay, darah yang lebih oksigen yang warna merah ni, laluan darah lebih oksigen. Laluan darah yang lebih karbon dioksida yang warna biru ni. Okey.